Yang dikasihi Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Samu, Presiden Parti Amanah Negara, Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Hatta bin Ramli, Setiausaha Agung Parti Amanah Negara, Yang Berhormat Saudara Sani Hamzat, Pengarah Biro Mobilisasi Parti Amanah Negara, Yang Berbahagia Tuan Haji Zaharuddin bin Osman, Timbalan Pengurusi Amanah Wilayah Persekutuan, Yang Berbahagia Saudara Asma Ali bin Abdul Adam, Pengarah Pilihan Raya Pemuda Amanah Nasional Merangkap Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan, Yang Berbahagia Dr. Nikmah binti Adam, Ketua Angkatan Wanita Amanah Nasional Wilayah Persekutuan, Saudara Kevin, Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional, Saudara Rizwan Arsyad, Ketua Pemuda Amanah Kedah, Datuk Mado, Ketua Amanah Kawasan Kepung, Puan Haji Rahman, Timbalan Ketua Amanah Kawasan Malang, Datuk Razak, Datuk Suhaimi, Pengurusi Mobilisasi Amanah Wilayah, seluruh staf pimpinan dan hadirin hadirat sekalian. Bagi memulakan majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Asma Ali bin Abdul Adam, Pengarah Pilihan Raya Pemuda Amanah Nasional Merangkap Ketua Pemuda Wilayah Persekutuan untuk menyampaikan ucapan. Sekian, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang berhormat YB Dr. Hatta Ramli, Setiausaha Agung Parti Amanah Negara yang juga merupakan pengurusi Amanah Wilayah Persekutuan, Tuan Zaharuddin Osman, Timbalan Pengurusi Amanah Wilayah yang juga merupakan Ketua Kawasan Amanah Titiwangsa, yang saya ramaikan semua hadirin yang hadir secara fizikal dan secara maya pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama setelah lama kita dikepung dan dikurung oleh PKP disebabkan pandemik COVID-19, hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di Kelab Sultan Sulaiman yang merupakan bangunan simbolik dengan pelbagai parti politik. Baru-baru ini kawan sahabat-sahabat kita daripada parti muda, sebelum tu NGO muafakat, dalam beberapa bulan ini telah membuat program di Kelab Sultan Sulaiman. Alhamdulillah, malam ini bukan program pertama yang dinamakan Jelajah Ceramah Isu Semasa. Ini adalah program permulaan yang mana kita akan terus menjelajah ke negeri-negeri lain dan di wilayah persekutuan. Peringkat awal kita mulakan melalui Parti Amanah. Setelah ini, saya selaku Ketua Pemuda Amanah Wilayah memberi komitmen untuk membuat jelajah Pakatan Harapan di wilayah persekutuan ini, insya-Allah. Mengambil peluang pada malam ini, kita mengalu-alukan kedatangan YB Sani Hamzat, Pengarah Mobilisasi Parti Amanah Negara. Mengambil kesempatan pada malam ini, ingin saya tekankan 3 perkara, yaitu yang pertama berkenaan dengan Undi 18, yang kedua berkenaan dengan Kerajaan PN Nipu, dan yang ketiga berkenaan dengan SOP double standard yang berlaku pada hari ini. Saya mulakan dulu dengan Undi 18. Beberapa minggu lepas kita telah berharap daripada Padang Merbuk pergi ke hadapan Parlimen untuk menyatakan secara tegas ketika mana Undi 18 telah diluluskan dalam sidang Parlimen pada Julai 2019. SPR telah menjanjikan kepada kita bahawa September 2021, iaitu 28 bulan setelah diluluskan di Dewan Negara, maka akan melaksanakan Undi 18. Namun kita kecewa apabila YDP yang dipertua Dewan Negara
Tan Sri Rais Yatim telah menyatakan dalam satu kenyataan bahawa undi 18 agak mustahil untuk dilaksanakan pada September 2021. Ini merupakan penipuan yang jelas kepada kita. Untuk makluman kita semua, lebih kurang 1.2 juta pertambahan setiap tahun undi 18. Bermaksud setiap tahun 1.2 juta. Bermula daripada 2019, kita menganggarkan lebih kurang 3.8 juta kalau PRU dilaksanakan pada 2023. Maka akan ada pertambahan lebih kurang 7 juta pengundi 18 tahun yang baru yang akan terlibat sama dalam pilihan raya PRU 15. Tetapi hak ini telah dimandulkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Undi 18 kita telah gerakkan dan kita telah bersetuju. Semalam kita telah berjumpa dengan pihak Bersih 2.0 untuk memberikan signal, dan kita telah bersetuju akan mengadakan perhimpunan yang besar di Kuala Lumpur ini sebagai mendesak kerajaan hari ini untuk memberikan hak umur 18 tahun mengundi. Dan kita akan gerakkan, dan jangan terkejut kalau Kuala Lumpur menjadi satu sejarah lagi. Kita akan gerakkan Bersih 6 insya-Allah pada Ogos nanti. Dalam masa yang sama kita menyebutkan undi 18. Untuk makluman kita semua, lebih kurang 4 juta anak muda yang berumur 21 tahun ke atas yang layak mengundi tidak mendaftar sebagai pengundi. Tadi kita sebut 18 ke 20 tahun, 1.2 juta setiap tahun. Tapi sekarang ada lebih kurang 4 juta anak muda yang berumur 21 tahun yang tak ada halangan dengan kerajaan, yang tak perlu undi 18 ni. 21 tahun dan ke atas, lebih kurang 4 juta yang layak mengundi tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mengundi. Jadi saya menyeru, mengambil peluang ini, menyeru anak-anak muda yang melihat daripada luar, mahasiswa untuk mengundi. Dan ibu bapa yang ada di luar sana, yang ada di hadapan fizikal hari ini, untuk kempen dan juga menyeru anak-anak untuk daftar undi. Dan Alhamdulillah PKP ini SPA telah membuka secara atas talian untuk mendaftar sebagai pengundi melalui laman web SPA. Jadi kita kena ambil peluang tersebut. Jadi tak guna kita menyebutkan undi 18 kalau 21 tahun yang layak mengundi sekarang tidak mengundi. Itu yang pertama. Perkara kedua yang saya ingin sentuh berkenaan dengan kerajaan PNU. Kempen ini kita telah gerakkan dan kita bermesyuarat semalam bersama dengan Pakatan Harapan, Pemuda Pakatan Harapan, bersama dengan Parti Muda dan juga Pejuang Muda. Parti Muda diketuai oleh YB Said Saddiq dan Pejuang Muda Dr. Abu Hafiz Salahuddin. Kita bersetuju untuk mengangkat kempen kerajaan PNU ini untuk digerakkan di lapangan. Saya ambil beberapa contoh menunjukkan penipuan yang dilaksanakan oleh kerajaan pada hari ini. Yang pertama, yang terkait langsung dengan anak muda, yaitu 150,000 laptop yang dijanjikan oleh Tengku Zafrul kepada anak muda mahasiswa. Sampai hari ini kita tak nampak banyak. Kini kita ingin bertanya, di manakah 150 laptop tersebut? Kalau masih tiada, di manakah peruntukan yang akan diperuntukkan? Kalau ada, agihkan, kenapa mahu disimpan? 150,000 yang disebut tidak turun lagi kepada
mahasiswa dan juga pelajar-pelajar. Itu contoh pertama. Contoh kedua yang kita boleh tengok, bantuan SME kepada PKS. Mereka-mereka yang ada syarikat kecil-kecilan yang disebutkan akan dibantu, hari ini masih ramai yang tidak dapat bantuan tersebut. Dan semalam saya berjumpa dengan seorang guru. Ini penipuan ketiga yang boleh kita ambil sebagai contoh. Kita disebutkan vaksin telah sampai ke Malaysia, akan tetapi malangnya frontliner masih belum dapat sepenuhnya. Kita maklum baru-baru ni ada sebahagian yang telah potong queue. Pemimpin-pemimpin PAS di Kelantan telah masuk queue untuk diberikan vaksin. Dan frontliner yang telah dibukakan sekolah, iaitu guru-guru, cikgu-cikgu, masih ada yang belum mendapat suntikan pertama vaksin COVID-19. Ini 3 contoh yang kita boleh ambil penipuan oleh kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Perkara yang ketiga yang saya ingin sentuh adalah berkenaan dengan SOP double standard. SOP double standard yang diperkenalkan oleh kerajaan pada hari ini, kita boleh tengok di awal 2019 ketika mana kerajaan telah digulingkan. Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih oleh rakyat, yang mendapat mandat rakyat, telah ditepuk atap oleh kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini. Mereka yang pertama sekali yang telah melanggar SOP secara jelas adalah YB Menteri Komuniti, Yang Berhormat Dr. Khairuddin At-Takiri. Dia merupakan MP Kuala Lus, tempat tinggal saya sendiri. Agak terkilan ketika mana dia melanggar SOP, di mana dia telah balik daripada Turki, tidak mengkuarantinkan diri dia dan bebas pergi ke majlis-majlis. Ini pelanggaran yang pertama, SOP double standard. Dan sampai hari ini kita dimaklumkan, kita jelas dia berleluasa dan dia tidak dikenakan sebarang tindakan yang keras, hanya dikenakan RM1,000. Contoh yang kedua, baru-baru ni kisah perkahwinan Insta famous yang telah tular dengan kehadiran Menteri Agama yang duduk dalam majlis tersebut. Sampai hari ini hanya siasatan demi siasatan, tapi tiada pendakwaan dan tiada denda yang diberikan. Sedangkan rakyat biasa duduk di meja makan lebih daripada 2 orang terus dikenakan denda RM10,000. Ini double standard yang berlaku. Kemudian bukan setakat itu saja, dia telah menaikkan kemarahan kita dengan pergi mengentas negeri, pergi ke Langkawi dengan alasan pergi untuk membuka cawangan baru, Chatime. Sedangkan kita nampak di Instagram dia pergi ke gua di Pulau Langkawi. Tuan-tuan, mana ada Chatime dalam gua? Ini penipuan yang jelas. Dan sehingga hari ini hanya siasatan yang disebutkan, bukan denda. Yang ketiga, saya ingin beri contoh SOP double standard yang dekat dengan kita, yaitu Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, yang sekarang ini sedang melihat dan sedang bermimpi untuk menjadi Presiden UMNO yang baru. Kita maklum sepatutnya dalam bulan Jun nanti ada pemilihan UMNO, dan Tan Sri Anwar Musa telah menunjukkan contoh yang tidak baik kita di wilayah ini sebagai Menteri Wilayah, ketika mana dia mengasmikan kebun komuniti di wilayah Persekutuan, dan dia duduk makan bersama di kebun komuniti tersebut, dan sampai hari ini siasatan sahaja tanpa adanya sebarang tindakan. Ini contoh ketiga SOP double standard. Yang terakhir saya nak sentuh SOP double standard tidak lain dan tidak bukan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Sebab kita berada di wilayah.
diberikan cuti, diambil cuti 53 hari. Tapi sebenarnya lebih 3 bulan dia tiada berada di wilayah persekutuan ataupun di Malaysia ini. Pemimpin seperti inikah yang kita ingin angkat dan kita ingin undi pada PRU 15. Mereka yang telah melanggar SOP secara jelas boleh keluar dengan alasan sebagai bapa, sebagai suami untuk bersama dengan family. Sedangkan rakyat biasa, ibu dan bapa yang sakit di kampung tidak dibenarkan untuk rentas negeri. Itu 3 perkara yang saya ingin sentuh, iaitu yang pertama berkenaan undi 18 tadi, yang kita boleh bawa mesej balik untuk kempen kepada anak-anak kita yang 21 tahun dan ke atas. Lebih 4 juta lagi yang belum mengundi atau mendaftar undi, yang boleh dibuat secara online di website SPR. Yang kedua berkenaan dengan kerajaan penipu, kita akan gerakkan dan kita tidak akan berhenti disebabkan Ramadan. Kerana Ramadan bukan setakat bulan ibadah, tapi Ramadan juga adalah bulan perjuangan. Dan yang terakhir berkenaan SOP double standard yang telah berlaku pada hari ini dengan jelas, dan ini menunjukkan bahawa kerajaan hari ini double standard dan tidak perhatian nasib rakyat, dan mereka yang berada di kayangan berterusan diberikan kelebihan ataupun pengecualian. Ini 3 perkara yang saya ingin tekankan selaku anak muda, selaku ketua pemuda amanah wilayah, dan terakhir sekali selaku pengarah program pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih terutamanya kepada urus dia yang bertungkus lumus pada malam ini. Kita teruskan sikit kepada kawan-kawan arif kita yang berada pada malam ini. Daripada pukul 6 petang tadi mereka berada untuk menyambut kita, untuk membuat persiapan di sini. Dan yang kedua kepada semua urus dia yang menjayakan program pada malam ini. Untuk makluman, program kita adalah anjuran mobilisasi nasional, Biro Mobilisasi Nasional, Amanah Wilayah Persekutuan, Biro Mobilisasi Amanah Wilayah Persekutuan, dan juga Pemuda Amanah Wilayah Persekutuan. Dan tidak lupa, kalau malam ini datang dalam keadaan tak lalu depan tadi, yang merupakan awan ataupun wanita yang telah menjayakan program kita pada malam ini, insyaAllah. Saya rasa sekadar itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, dan terutamanya kepada tetamu-tetamu kita yang bersama pada malam ini. Dan yang paling penting juga adalah mereka yang bersama dengan kita secara maya, disebabkan jarak dan SOP yang perlu kita patuhi. Sekadar itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mengalu-alukan kedatangan YB Presiden Tuan Haji Muhammad Sabu ke majlis.